Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Kaifa halukum jami'an? Apa khabar semua? Sihat? Okay, Ustazah harap kamu berada dalam keadaan yang sihat di samping keluarga dan juga stay at home. Tayyib. Sebelum ni kita telah belajar berkaitan dengan tajuk bulan Islam dan juga bulan Masihi. Jadi pada minggu ini kita akan beralih kepada tajuk yang baru. Tayyib, al-an sanadrusu 'anil mawdu' muzakkar wal muannas. Al-muzakkar wal muannas. Al-muzakkar wal muannas adalah kedua-duanya ialah isim. Kita panggil kedua-duanya sebagai isim. Isim dalam kata dalam bahasa Melayu bermaksud kata nama. Kata nama. Okey. Kata nama isim al-ismu terbahagi kepada dua, iaitu al-muzakkar wal muannas. Okey, jadi kita ada dua yang kita akan pelajari, isim muzakkar dan juga isim muannas. Tayyib. Al-muzakkar. Al-muzakkar, isim al-muzakkar melambangkan lelaki, manakala isim muannas melambangkan perempuan. Al-muzakkar wal muannas. Al-muzakkar ini, isim al-muzakkar ini dikhususkan kepada lelaki, manakala isim al-muannas dikhususkan untuk perempuan. Tayyib. Aspek jantina dalam bahasa Arab adalah sangat penting. Okey, sama ada lelaki ataupun perempuan dalam bahasa Arab ni kita kena ambil kira kerana ianya adalah sesuatu yang sangat penting. Okey. Tetapi aspek jantina ni bukan hanya terdapat pada manusia dan haiwan sahaja. Bahkan terdapat juga pada benda yang tidak bernyawa dan juga ada golongan jantina yang tertentu. Okey, kalau manusia dan haiwan, kita boleh tahu sama ada dia perempuan ataupun lelaki, sama ada dia jantan ataupun betina. Tetapi apabila kita lihat pada benda yang tidak bernyawa, macam mana kita nak membezakan sama ada benda tersebut lelaki ataupun perempuan? Okey, jadi kita tengok slide yang seterusnya. Kita akan bezakan benda yang tidak bernyawa tu kepada lelaki dan perempuan. Al-muzakkar wal muannas. Okey, kata nama lelaki ni dikhususkan kepada muzakkar lah. Okey, muzakkar ni kita panggil dia kata nama untuk lelaki dan al-muannas ni ialah kata nama untuk perempuan. Okey. Kata nama boleh dibahagikan mengikut lelaki dan perempuan seperti yang Ustazah cakap tadi. Al-ismu. Al-ismu, kata nama, dibahagikan kepada al-muzakkar wal muannas. Dibahagikan kepada dua. Kepada lelaki dan kepada perempuan. Okey, perbezaan antara kalimah muannas, perempuan, dan juga kalimah al-muzakkar untuk lelaki. Tayyib. Al-muannas
selalunya kalimah al-muannas selalunya diakhiri dengan huruf ta marbutah. Okey, macam mana huruf ta marbutah? Ta yang bulat tu, yang berbentuk bulat tu kita panggil ta marbutah. Okey, berbeza dengan ta maftuhah. Okey. Sekiranya kita mahu mengenali kalimah muannas, pastinya di belakang kalimah tersebut terdapat huruf ta marbutah. Baik. Kita lihat pula kepada perbezaan antara al-muzakkar dan muannas. Okey. Al-muzakkar seperti yang saya kata tadi, al-muzakkar dikhususkan kepada lelaki, iaitu lelaki secara hakiki. Okey, sekiranya kita lihat sesuatu benda tersebut, kita lihat manusia ataupun haiwan. Okey, apabila kita dah tahu jantina dia lelaki atau perempuan, jantan atau betina, kita boleh kelaskan terus kan, sebab ianya secara hakiki. Okey, jadi sekiranya kita tengok tadi Ustazah bagi contoh murid lelaki secara hakikinya dia adalah kalimah muzakkar. Okey. Yang kedua, okey, tiada ta marbutah di akhir kalimah. Okey, apabila kalimah al-muzakkar ni di akhir kalimah dia tiada ta marbutah. Okey. Okey, kita lihat pula kepada muannas. Okey, al-muannas ni dikhususkan kepada perempuan secara hakikinya. Okey, dan di dalam kalimah al-muannas ini perlu ada ta marbutah di akhir kalimah. Okey, seperti tadi muzakkar kita tidak perlukan ta marbutah di akhir kalimah. Akan tetapi apabila pergi kepada muannas kita perlu ta marbutah di akhir kalimah. Tayyib. Kita lihat pula kepada contoh kalimah al-muzakkar dan al-muannas. Okey. Lihat pada muzakkar. Muslim, mukmin, kafir, fasik. Okey. Keempat-empat kalimah muzakkar di sini di akhirnya tiada ta marbutah. Okey. Kita lihat pula kepada muannas. Muslimah, mu'minah, kafirah, fasiqah. Okey, kita dapat lihat tulisan yang berwarna merah itu ialah ta marbutah yang saya kata tadi. Okey, sekiranya tadi kita lihat muzakkar, muslim dan muslimah ni satu perkataan yang sama, akan tetapi muslim untuk muzakkar, muslimah untuk muannas. Okey, daripada perkataan muslim kita nak jadikan dia muannas, kita kena tambah ta marbutah di akhir kalimah. Okey, keempat-empat kalimah ini terdapat ta marbutah di akhirnya. Okey, akan tetapi ada juga kalimah muannas yang tidak mempunyai ta marbutah di belakangnya. Okey, sebagai contoh. Okey, Ustazah bagi sebagai contoh kalimah Zainab. Kalimah Zainab. Okey, seperti yang kita tahu, Zainab merupakan nama untuk wanita ataupun perempuan. Akan tetapi kalimah Zainab tidak mempunyai ta marbutah di akhir kalimahnya. Okey, apabila kalimah Zainab tidak mempunyai ta marbutah di akhir kalimahnya, maka Zainab ini perlu kita kelaskan kepada muzakkar ataupun muannas. Okey, baiklah, tayyib. Sekiranya terdapat kes-kes yang begini, perkataan kalimah-kalimah yang begini, Zainab
secara hakikinya kita tahu Zainab tersebut adalah nama untuk perempuan. Jadi kalimah Zainab kita kelaskan dia ke dalam kalimah muannas walaupun dia di akhir kalimahnya tiada tak marbutah. Saya harap kamu dapat faham, dapat membezakan antara muzakkar dan muannas dan juga dapat membezakan apabila terdapatnya kalimah yang sepatutnya muannas tetapi di belakangnya tiada tak marbutah. Tayyib. Kita lihat pula kepada contoh kata ganti nama diri muzakkar dan muannas. Okey, di sini ustazah tunjukkan al-mukhatib. Kata ganti nama diri orang yang kedua. Okey, kita lihat di bahagian muzakkar terlebih dahulu. Al-muzakkar. Okey, untuk kata ganti nama diri orang yang kedua untuk al-muzakkar, kita gunakan anta. Iaitu kamu untuk lelaki, antuma kamu untuk dua orang lelaki, antum untuk kalian ataupun mereka yang lebih, yang ramai, lebih daripada bilangannya 2, 3 dan seterusnya kita gunakan antum, kata ganti nama diri antum untuk menunjukkan ianya ramai dan jantinanya ialah lelaki. Okey, manakala al-muannas. Okey, muannas kita gunakan kata ganti nama diri anti. Anti untuk kamu perempuan, antuma untuk kamu dua orang perempuan dan yang terakhir antunna untuk kalian atau mereka yang jumlahnya ramai lebih daripada 2, 3 atau seterusnya. Kita gunakan antunna untuk perempuan, untuk muannas. Okey, setakat itu sahaja daripada ustazah untuk tajuk muzakkar dan muannas. Ustazah harap kamu dapat faham kerana tajuk muzakkar dan muannas ni sangatlah senang. Sepatutnya kamu dapat faham tajuk ini dengan baik dan dapat apabila jawab soalan, kamu dapat jawab soalan dengan baik. Sebab tajuk ini adalah salah satu tajuk yang senang dalam pelajaran tahun 3 untuk bahasa Arab. Tajuk ni sepatutnya kamu boleh skor lah untuk peperiksaan ke, untuk ujian, apa-apa ujian lah sepatutnya. Okey, jadi selepas kamu dah tonton video ni, ustazah harap kamu dapat membuat latihan yang ustazah sediakan di Google Classroom. Okey, ada 5 soalan ustazah nak kamu jawab. Soalan tersebut berdasarkan kepada penerangan ustazah, nota yang ustazah upload pada minggu lepas dan juga kuis tu juga berkaitan dengan muzakkar dan muannas. Alright, syukran jazilan limusyahadatikum li video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.